Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Surau Nurus Salam, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, dapat bersama-sama tuan-tuan diberikan kelepalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah, rahmat dan kasih sayang Allah, pada malam ini kita bertemu setelah mana kita berpisah pada minggu lepas, hampir 6 ke 7 hari yang lalu. Saya kira tuan-tuan ini kuliah yang terakhir kot sebelum kita menduduki bulan Ramadan. Bila saya tengok jadual tadi, ni last, lepas ni minggu ketiga, Selasa minggu ketiga dah masuk bulan Ramadan. Lepas tu Syawal, saya tak pasti tuan-tuan mungkin Syawal pun merayakan 1 bulan. Jadi kita akan bercuti hampir 2 bulan juga kot. Andai panjang umur, kita jumpa lagi 2 bulan insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak mati, kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, pun sama imam masih baca doa yang sama. Barikillah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Yang sudah pasti tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira 60 hari sebelum kedatangan Ramadan.
Nabi dah rasa seronok, Nabi suruh para sahabat merasakan kegembiraan bersama-sama dengan Nabi dengan doa yang dibaca oleh imam tadi. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berada di bulan Syaban, maka Ramadan akan datang kepada kita kurang lebih lagi 28 hari lagi. 28 hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi boleh tengok dah Al-Quran di rumah yang mana berabuk-rabuk tu boleh lap. Boleh tengok apa-apa yang perlu duit yang banyak-banyak di dalam bank, mungkin boleh mula infak. Sebab kita belum tentu dijamin untuk melangkah kaki satu Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali dalam satu bulan Ramadan. Tuan-tuan, kalau 60 kali 12 jam sekali, 12 jam sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau hari inilah manusia akhir zaman yang hidup pada ketika ini, tuan-tuan, saya ingat di Malaysia tak ada pun. Bahkan dunia pada ketika ini pun belum tentu boleh dapat seorang macam Imam Syafi'i yang boleh khatam 60 kali di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini tanda orang cinta kepada akhirat. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man kana yuridu dunya, man kanati dunya hammah, farraqallahu alaihi amr. Siapa yang menjadikan dunia yang dibentangkan kepadanya matlamat untuk dia hidup, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan farriq, Allah akan hancurkan kehidupan akhiratnya. Sebab kebiasaan mereka yang berkehendak kepada dunia, tuan-tuan, mereka ini menginginkan kepada kenikmatan yang segera. Dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, man kana yuridul ajilah, Allah sebut dalam Quran, siapa yang berkehendak kepada dunia ini, ajilah, dengan kehendak yang bersegera, ajjalna lahu fiha ma nasya, kata Allah, kami bagi apa yang dia nak. Liman nuri, kepada sesiapa yang kami kehendaki, Allah bagi, tuan-tuan. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan sekalian. Yang ni yang kita takut. Sebab ada orang, tuan-tuan, dia hidup di atas dunia, dia nak kepada kemasyhuran, dia nak kepada kekayaan, dia nak kepada kemewahan. Dan ada orang hidup di atas dunia, dunia pun dia tak pandang, tuan-tuan. Pergilah, siapa nak pangkat, ambil lah. Nak rumah besar pun ambil lah. Nak kereta besar pun ambil. Nak duit banyak pun ambil lah. Dia 1% pun tak ada dengan dunia. Ada orang macam ni, ayah-ayah sekalian, ada orang macam ni. Bukan semua orang sama macam kita. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kerana apa, tuan-tuan, dia merasakan dunia ini kesemuanya binasa. Duit tidak dapat membantunya, kereta, rumah, anak cucu, yang kesemuanya dunia yang akan meninggalkan dirinya. Dan ada pun orang yang menjadikan seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah sebut dalam Quran. Ada satu golongan ni, tuan-tuan,
yang mana dia hidup di atas muka bumi Allah. Apa saja yang dia nak buat, dia memikirkan berkaitan dengan kehidupan dia di hari akhirat. Dan dia sanggup melawan kehendak nafsunya, tuan-tuan. Siapa yang beroleh kesenangan, yang nak beroleh kesenangan di hari akhirat, orang yang paling kuat sekali melawan kehendak nafsu ketika dia duduk di atas dunia ni. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah bagi syurga kepada orang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak masuk dengan Ramadan, maka tuan-tuan persiapkanlah Ramadan yang akan kita datang. Yang akan datang tak lama lagi. Mula tuan-tuan, mula tengok baju yang cantik-cantik di rumah, mula ayat. Tengok apa sahaja yang cantik-cantik, mula kita nak sambut marhaban ya Ramadan, kedatangan Ramadan ni tuan-tuan. Kita bagi rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Kita bagi jadi diri kita orang yang macam tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita nak meneruskan pengajian kitab 40 hadis akhir zaman, yang kita berhenti pada hadis yang ke-17. Kalau tuan-tuan ingat, kita berhenti 3 bulan yang lalu. Kita sebut berkaitan dengan riba. Tuan ingat tak? Ayah-ayah cuba pejam mata balik. Ingat tak saya cerita bab riba ni? Beli TV riba, beli macam-macam riba, bank riba. Tuan-tuan ingat tak? 3 bulan yang lalu. Malam ni tuan-tuan, kehendak Allah, Allah pilih kita lagi meneruskan pengajian kita pada malam ini. Bila Allah pilih ni tuan-tuan, ni tanda Allah sayang, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, hadis yang ke-18 yang kita nak tengok pada malam ini. Orang minum arak tetapi menamakannya bukan arak. Bermaksud hadis pada malam ni cerita berkaitan dengan al-khamr. Cerita berkaitan dengan al-khamar, khamar. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yukhsifullahu bihimul arda wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir. Rawahu Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan kepada kita daripada Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian. Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi kata apa? La yashrabanna an-nasu min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha. Nabi kata apa? Akan ada sebahagian daripada umat aku yang meminum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Bighairi ismiha, dengan nama yang lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Mereka minum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Yakhsifullahu bihimul arda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa. Wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah akan merubah mereka menjadi kera dan babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis yang Nabi SAW Nabi sebutkan kepada kita tuan-tuan, satu perkara, satu amalan yang menjadi kebiasaan masyarakat jahiliah yang terdahulu. Kemudian amalan ni tuan-tuan, Nabi SAW Nabi kata amalan ini akan berterusan sampailah satu golongan tuan-tuan, apabila mereka ini minum
al-khamar, minum air daripada perahan yang sebut sebagai anggur ini tuan-tuan, kemudian dijadikan al-khamar, jadikan arak, lalu mereka namakan ia bukan arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam, boleh jadi di kalangan kita ramai macam ni. Ada yang pernah rasa setitik, ada yang tak pernah rasa pun. Ada di kalangan tuan-tuan bangsa kita, anak Melayu kita, tunggang menjadi tunggangan yang biasa. Ni tunggang arak ni, langgah minuman arak macam tak ada apa. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bila kita hidup di atas dunia ni, agama yang akan jaga kita. Sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah sampai kepada ayat Maliki Yaumiddin, tuan-tuan, bila kita baca ni Maliki Yaumiddin, ayat ni para hadirin yang dirahmati Allah, dia cantah kita daripada rasa bangga di atas muka bumi Allah. Dia cantah kita daripada nak melakukan kemungkaran di atas muka bumi Allah. Kalau dia ceritakan kepada kita akan ada satu kerajaan, satu kuasa yang lebih agung yang mengadili kamu di hari akhirat kelak. Sebab tu hebat macam mana pun tuan-tuan ketua di atas muka bumi Allah, lagi mana dia semayang, dia kena tengok ayat yang dibaca setiap hari dalam salat yang ada kuasa yang lebih hebat daripada dia. Bermaksud setiap hari kehidupan kita tuan-tuan, Allah duk peringat kepada kita nak buat apa pun di atas dunia, nak berjalan, nak berlari, nak merangkak, nak menera, apa saja yang kita nak buat, jaga-jaga. Maliki Yaumiddin, kalian mempunyai Tuhan yang akan membalas kepada kamu di hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, bermaksud kita semua akan tersangkut di hari akhirat. Suka ataupun tidak, pilihan ataupun tidak, maka kita semua akan berhadapan dengan saat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tahu arak ni satu benda yang haram. Sebab itu para hadirin sekalian, ketika mana zaman Nabi, ketika mana Umar Al-Khattab, kita pernah dengar tuan-tuan kisah bagaimana satu orang ibu yang jual susu, yang di malam hari kemudian dia nak campur dengan air, lalu anaknya sebut kepadanya, wahai ibu, apakah yang kamu sedang lakukan? Kata ibunya, ni ibu campurkan dengan air sebab nak bagi nampak banyak. Kata si anak itu, wahai ibu, jangan kamu buat begitu. Ibu dia kata, tak apa, kita buat ni tak ada siapa pun nampak kita. Lalu kata si anak ni, wahai ibu, kalau kita tak nampak, orang tak nampak kita, kita tak nampak orang, ni Umar akan tahu apa yang kita buat. Umar tak tahu. Kata ibu, wahai anakku, Umar takkan tahu pun. Kata anak ini, wahai ibu, kalaupun Umar tidak mengetahui, Tuhan Umar tahu apa yang kita buat. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita nak didik anak kita bagi jadi anak yang saleh, nak jadi anak yang berguna di atas muka bumi Allah. Perkara yang pertama, tolong jangan bawa benda yang haram, suap masuk dalam mulut anak kita. Nak boleh dapat anak yang macam ni tuan-tuan, yang menasihati kepada ibunya, wahai ibu, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu buat begini, Allah nampak apa yang kita buat. Tuan-tuan, nak dapat anak macam ni memerlukan pengorbanan yang cukup besar daripada ayah, daripada suami, daripada isteri, memerlukan pengorbanan yang cukup besar. Daripada anak perempuan ni tuan-tuan, Umar hantar anak dia kahwin dengan anak wanita ini, yang lahirnya Umar Tsani, Umar yang kedua, Umar Abdul Aziz, yang kita tahu tuan-tuan, satu khalifah yang cukup hebat, lahir daripada zuriat yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mana zaman Nabi SAW, ada satu orang pemuda namanya Abdullah. Pemuda ni, ayah-ayah sekalian, dia ni
menjadi habit, menjadi kesukaan dia minum arak. Walaupun telah diturunkan perintah pengharaman arak, tuan-tuan, tapi dia ni satu tabiat, dia tak boleh tinggal arak. Sampailah satu keadaan bila Nabi SAW, Nabi dibawa oleh beberapa orang sahabat, bawa pemuda ni. Pemuda ni, tuan-tuan, dia rapat dengan Nabi. Nabi kenal dia. Dan dia ni selalu buat Nabi terhibur dengan sikap dia. Dia rajin buat Nabi tersenyum. Satu hari, tuan-tuan, bila orang kampung tangkap pemuda ni, bawa kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abdullah ni tadi kami nampak dia minum arak di tempat sekian-sekian." Lalu Nabi SAW, Nabi buat apa, tuan-tuan? Nabi pukul sang pemuda ni dengan pukulan manja. Kalau ada kain atas badan Nabi, Nabi kelepuk macam tu lah. Lain kali jangan minum dah. Macam tu. Lalu ada di kalangan para sahabat ni, tuan-tuan, yang datang tubuh badan yang sasa, tubuh badan yang hebat. 3-4 orang pemuda yang tubuh badan hebat ni, yang badannya besar ni, tuan-tuan, mereka datang. Lalu di situ mereka tengok kejadian itu. Lalu mereka pergi kepada Nabi SAW. Mereka kata apa? "Wahai pemuda, la'anallahu lak. Tuhan laknat orang macam kamu. Tuhan laknat orang macam kamu." Bila Nabi dengar saja, tuan-tuan, kalam yang dikeluar oleh pemuda yang badan sasa ni, tuan-tuan, Nabi berubah wajah Nabi. Nabi marah mereka ni. Nabi kata, "Wahai pemuda, jangan kamu cela Abdullah. Jangan kamu cela dia. Kamu tak suka perbuatannya. Kamu tak suka sikapnya. Jangan kamu hina dirinya." Kita tak suka orang itu, tuan-tuan. Jangan kita hina tubuh badan orang itu. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi tegur pemuda yang tubuh badan hebat tadi ni, jangan buat macam tu. Kerana dalam tubuh badan Abdullah ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul. Dia bukan tak mau berhenti, dia nak berhenti, tapi entah bagaimana, tuan-tuan, dengan member ni akhirnya sangkut juga. Macam kita yang ada malam ni, berapa banyak dah, berapa kali dah, tuan-tuan, duk azam nak berhenti rokok, tapi tak boleh berhenti. Dia punya cabaran tu cukup hebat. Tak apa, rokok free. Dia nak berhenti dah, tuan-tuan, sampai di rumah kenduri kahwin. Kebetulan hari tu duk basuh pinggan. Ni dia member Marlboro. Oh, dia kata tak apa, pusing kiri kanan, bini tak ada, kira jalan kot. Dia nak berhenti dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata jangan hina orang ini, kerana dalam dirinya masih ada satu sikap. Dia pertahankan Nabi. Berapa ramai orang, tuan-tuan, apabila orang hina Nabi, orang cela Nabi, tuan-tuan, mereka bangun bantah. Walaupun dia ni orang tak semayang pun, bukan orang masjid pun. Orang hina Nabi kita, tuan-tuan, ni dia bangun, buat, tunjuk perasaan, berarak, tuan-tuan, mempertahankan Nabi. Jangan kita hina dia, walau kita tak suka kepada dia. Kita tak suka kerana akhlak dan sikapnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu ada beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berperingkat sebelum arak ni jadi haram di atas muka bumi Allah. Sebelum arak ni jadi haram di atas muka bumi Allah, tuan-tuan, ada beberapa ayat. Ayat yang pertama, tuan-tuan, yang turun di Mekah, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat 67 An-Nahl. Wa minas samarati nakhilin wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Allah sebut ayat ni, tuan-tuan, Allah kata apa? Daripada buah tamar dan buah anggur. Inab tu anggur, tuan-tuan. A'nab, anggur. Kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya.
Allah kata kami jadikan kurma, kami jadikan anggur ini sebagai makanan untuk kamu dan minuman untuk kamu. Ambillah ia dengan manfaat yang baik. Masa ni tuan-tuan, bangsa-bangsa puak-puak Quraisy memang makan arak ni biasalah. Sebelum turun pengharaman arak, lalu turun ayat yang kedua tuan-tuan, dalam surah Al-Baqarah 219. Ayat ni dia mula duk cerita kepada kita, jaga-jaga benda ni mudarat dia banyak. Nampak tak tuan-tuan? Berperingkat. Bukan senang nak berhenti. Bukan senang benda yang biasa kita buat tuan-tuan, tiba-tiba nak berhenti, pusing 360 darjah. Bukan senang. Ancamlah macam mana pun. Ni Allah sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir ila akhir ayat. Allah sebut dalam Al-Baqarah 219, apabila ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi, katakan kepada mereka ithmun kabir. Pada keduanya ada dosa besar. Ni rentetan nak boleh turun ayat ni jadi haram. Bila ditanyakan kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan judi, berkaitan dengan arak, bagi tahu benda ni tak bagus, tak bagus. Mudarat dia besar. Peringatan demi peringatan diberi oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, saya bagi contoh rokok bukan apa. Rokok tu peringatan pada kotak. Setiap kali tuan-tuan beli, di kotak tu ada siapa. Boleh tak nak berhenti? Boleh. Dengan cara macam mana? Stop. Stop yang mengimport, stop orang yang buat. Kerajaan stop tu buat akta macam mana akta ketum. Buat akta macam mana akta dadah. Berhenti. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak berhenti bukan senang tuan-tuan. Kerana benda ni menjadi tabiat. Cuma keburukan dia semua orang tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu ayat yang kedua. Bila turun yang ketiga tuan-tuan, kerana satu keadaan yang dialami oleh para sahabat Nabi. Berita ni sampai kepada Nabi SAW. Pada satu hari tuan-tuan, geng-geng para sahabat Nabi ni, penduduk-penduduk tentera kalangan orang Islam di Mekah, mereka meraihkan pada malam tu, siap dengan nyanyi lagi. Ni hadis sebut. Arak ni tuan-tuan, dia seronok minum bukan buat dalam majlis tahlil. Dia nak minum arak ni, dia kena menyanyi. Perangai ni ada bila lagi? Ni zaman Nabi. Nabi cerita dah kepada kita. Nabi kata, tuan-tuan, mereka minum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Sebab tu air setan ni tuan-tuan duduk di tempat mana? Duduk di tempat disco, duduk di pub. Dalam tu ada perempuan tak? Ada. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak pelik Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Apa yang Nabi sebut dengan zaman kita ni duk lalu satu demi satu ni, benda ni berlaku. Bila sahabat Nabi ni tuan-tuan, di kalangan orang Islam, mereka meraihkan perayaan pada satu malam, sehinggalah terlewat pagi. Ni dia langgah air arak, berbalang-balang, gelen-gelen tuan-tuan, bergelen-gelen. Lalu satu orang di kalangan mereka naik jadi imam sembahyang subuh. Naik sembahyang subuh tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Tu dia. Sahabat ni dia naik jadi imam sembahyang subuh dalam keadaan dia pening. A'budu ma ta'budun, kami sembah apa yang kamu sembah. Sebab tu jaga tuan-tuan, kuliah Al-Kafirun ni ramai dah orang kenal ni.
Kadang dia pening sangat, termasuk yang cari landing tak jumpa tu. La abudu ma ta'budu ma abudu lakum dinukum waliyadin tu tak jumpa. Saya pernah tuan-tuan sembahyang di RNR. Ada satu orang Pak Long tu, kita nampak dia kemas. Kita orang muda tuan-tuan, takkan kita nak naik jadi imam. Masa tu pakai dengan seluar jin cukup. Tengok Pak Long ni nampak kemas sikit kan, dia pakai baju rehan dengan kain dekat. Pak Long, sila Pak Long. Kan? Sila Pak Long. Dia pun dengan kemasnya. Istau kemas surah RNR. Kalau istau lagu tu hebat kan. Selalu surah RNR mana ada. Dia pusing-pusing tengok Allahu Akbar. Ni istau lis-solah. Luruskan sah. Oh kemas. Kita pun duk rasa Pak Long ni kemas dah. Dia naik takbir. Tuan-tuan rakaat yang kedua dia baca qul ya ayyuhal kafirun. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Dia jam. Kita duk tengok, duk ulang balik. Kita ingatkan kod sabit dia tu saja ulang banyak-banyak kali. Ada satu hamba Allah yang duduk di belakang ni, dia sebut lakum. Bukan sekali tuan-tuan. Mungkin saya ingat brother yang semayang di belakang tu memang nak marah. Kita tak tahu kok dia naik bas express ke, bas nak terlepas ke tuan-tuan, tapi nak semayang cuma. Bukan orang lakum dinukum, okey lah kan. Sekali sudah. Dia lakum. Oh, jam tuan-tuan. Sahabat Nabi semayang subuh baca ayat ni, a'budu ma ta'budun, kami sembah apa yang kamu sembah. Lalu berita ni tuan-tuan bawa balik sampai kepada telinga Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi tuan-tuan, turun dalam ayat Quran. Allah sebut apa tuan-tuan? Dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, jangan kamu dekati tempat semayang, jangan kamu dirikan semayang. Wa antum sukara, ketika mana kamu ketika itu berada dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah sampai satu keadaan kamu ni faham, kamu tahu apa yang kamu sebut. Sebab tu orang mabuk tuan-tuan, dia tak tahu apa dia cakap. Orang mabuk dia takkan tahu. Sebab tu kena jaga-jaga ayah-ayah sekalian. 3 tahun sudah satu orang suami, satu orang isteri mengadu kepada saya, suaminya balik di rumah lepas cerai kepadanya, talak, balik mabuk tuan-tuan. Talak ni mana ada mainan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah pesan dalam Quran, jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu sendiri tak tahu apa yang kamu sebut. Lalu tuan-tuan turun peringkat yang ketiga. Ayat ni para hadirin yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat 90 ke 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bila turun saja ayat ni para hadirin yang dirahmati Allah, di kalangan para sahabat Nabi ni, ayat ni Allah cerita kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi itu, wal ansar wal azlam, arak, judi, sembah berhala, tilik nasib, rijsun min amali syaitan. Benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Allah sebut ni adalah perbuatan kotor dan keji. Allah sebut tuan-tuan. Bila turun ayat ni tuan-tuan mengatakan bahawa arak ini kotor dan keji, rijsun min amali syaitan, daripada perbuatan perilaku syaitan.
Lalu para sahabat Nabi ni tuan-tuan tuang arak yang mana beriman kepada Allah, dia pegang teguh. Tak ada takkan tak boleh kau tim sikit kot, boleh kot. Bagi bunyi macam halal sikit boleh tak? Tak boleh haram, bagi makruh pun jadi ya. Tuan-tuan tanya orang isap rokok, dia kata makruh. Tuan-tuan tanya orang tak isap rokok, dia kata haram. Dia nak bagi boleh juga. Muslimat yang dirahmati Allah, tapi bukan arak tuan-tuan. Arak haram. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, Abu Laits bila dia meriwayatkan tuan-tuan sanadnya daripada Osman, bila mana Osman naik berkhutbah di satu tempat tuan-tuan, Sayyidina Osman naik khutbah di satu tempat, lalu dia memperingatkan di kalangan para sahabatnya. Kata Osman, berhati-hatilah kamu, jagalah kamu, jauhilah dan lindungilah diri kamu daripada khamar. Bukankah kalian tidak pernah mendengar bagaimana satu orang ahli abid yang beribadah akhirnya tercundang dengan satu orang wanita kerana minum al-khamar, kemudian dia bunuh wanita itu, dia bunuh anak itu, berzina dengan wanita itu hanya dengan khamar. Kata Osman, berhati-hati kalian. Sebab tu para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ni kita yang duduk 2021, tuan-tuan percaya ataupun tidak, mabuk ni lebih teruk daripada tahun 2020. Besok 2025 ni lagi dahsyat mabuk rakyat Malaysia ni. Kilang arak, kedai jual arak makin bertambah kan makin berkurangan? Setiap hari makin bertambah. Tuan-tuan tanya orang yang tokai-tokai Cina yang keluarkan brand-brand arak ni, hari-hari nego untung kau lagi, setiap hari untung. Hari-hari menego tuan-tuan, boleh sponsor. Sponsor tu sponsor ni kerana apa? Kerana untuk pengeluaran makin lama makin banyak. Bila arak ni boleh dapat di mana sahaja, batu kita tengok kemungkaran. Bila tak buat apa yang Nabi suruh, apa yang Allah larang, orang ikut hawa nafsu, akhirnya apa jadi? Tuan-tuan tengok di JP hari tu, satu orang wanita langgar budak, berapa orang mati? 7 orang, 6 orang mati. Kuliah lah lajak dulu sikit kan, lajak sikit azan tu. Azan tu kita lajak sikit, kuliah lah dah, masuk Ramadan.
quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tuan dirahmati Allah sekalian, kita ambil keberkatan musannif pengarang kitab ni tuan-tuan. Kita baca satu perenggan saja. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Hadis ke-18, Rasulullah menerangkan perenggan yang kedua tuan-tuan, perenggan yang kedua. Rasulullah menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh mereka akan diubah menjadi bentuk kera atau babi. Sungguh benar sabda Nabi SAW, banyak gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu seksaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas perbuatan maksiat yang bermaharajalela dan dalam masyarakat. Sekiranya golongan ini belum sampai ke tahap berubah bentuk badan mereka menjadi kera dan babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan babi. Itu dia. Ya tuan-tuan, ni musannif pengarang kitab ni. Dia kata apa tuan-tuan? Walaupun tak jadi muka perangai macam kera dan babi, tapi para hadirin yang dirahmati Allah, sikap itu macam babi. Tak kira harta benda orang, dia sapu semua. Ni panggil apa? Panggil babi. Khinzir ni para hadirin yang dirahmati Allah, dia kan kira pokok siapa? Dia bukan kira tanah siapa. Dia masuk kebun, dia belah. Sebab tu bila orang dah minum arak tuan-tuan, mabuk, dia kan kira siapa? Anak orang, dia sondol. Kereta orang, dia sondol. Tuan-tuan bawa cermat dah sampai di traffic light para hadirin. Tuan-tuan berhenti, tiba-tiba orang sapu. Nak boleh buat apa? Mati satu orang pegawai tentera dekat mana, JB ke apa hari tu, naik Honda Accord yang tunggu di traffic light, datang Myvi bubuh. Honda Accord tu terbalik. Bila cek tengok mabuk di Sungai Petani, satu orang makcik neka nasi lemak di tepi jalan, tak ada satu pasal. Datang satu orang Cina naik Hilux, gang buah makcik tu, mati di situ, berterapur nasi lemak. Dia keluar tuan-tuan, dia mengaku dia salah. Dia tak mengaku. Sebab apa? Dia sendiri pun tak tahu apa yang dia tengah buat. Kalau mati terjun Jabatan Pulau Pinang terus tak apa. Kau dia minum-minum arak tuan-tuan, dia kata mabuk-mabuk ni, dia berhenti, dia terjun, mampu hidup dalam laut, tak apa. Ni masalahnya dia tak mampu tuan-tuan. Ni bagi mati orang tak bersalah ni. Lepas tu kita kena jaga tuan-tuan. Kalau dulu ada beberapa tempat, ada satu orang kawan tuan-tuan, dia ni kerja hebat, pangkat. Dia kata, ustaz, saya pernah minum arak. Macam mana ustaz? Katanya setitik arak yang masuk dalam badan, tubuh badan seorang Muslim 40 hari amalannya tidak diterima. Ni bukan setitik ustaz, berbotol-botol, bertikin saya minum. Saya tanya, bang, innalillah, awak abang minum bang? Dia kata, macam mana tak minum? Saya bawa bos daripada Jepun datang ke Malaysia nak dapat projek. Bila pergi di hotel, dia suruh saya minum. Saya tak minum saja tak dapat projek.
Minum Ustaz. Tapi hari ini bila umur 58 Ustaz, baru saya sedar apa yang saya buat dulu hidup untuk dunia, sehingga sanggup buat benda yang haram. Hari ini Ustaz, anak bini saya entah ke mana Ustaz. Saya bercerai 10 tahun yang lalu. Ni dia cerita, 10 tahun yang lalu bercerai. Anak lintang kukang. Ni dia yang kata Nabi sebut, man akala halalan ata'a. Siapa makan benda yang halal, tuan-tuan, akan mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar apabila dibawa balik satu makanan, tuan-tuan, makanan ni diberi kepada pembantu Abu Bakar, bawa balik makanan ni. Abu Bakar bila dapat saja makanan ni, dia pun waktu tu, ketika tu dia lapar. Bila pembantu dia bawa makanan, dia pun makan. Tengah-tengah makan, tuan-tuan, dia tanya pembantu dia, daripada mana kamu dapat makanan ini? Kata pembantu Abu Bakar, makanan ni ada satu orang wanita Yahudi, dia datang bagi pada aku. Bila dengar saja wanita Yahudi, tuan-tuan, dia buat, dia baca bismillah dah. Wallahualam. Abu Bakar buat apa? Ni, dia jolok tangan dia masuk dalam mulut, muntahnya. Yang pada ketika itu, kata pembantu Abu Bakar, jangan kamu buat macam tu wahai Abu Bakar, ini boleh memudaratkan diri kamu. Kata Abu Bakar kepada pembantu dia, aku sanggup gadaikan nyawaku daripada aku makan harta yang haram, hasil daripada makanan yang haram. Belum tentu haram, baru benda syubhah. Ni masuk awak berliter-liter. Dia tahu Ustaz macam mana? Saya kata, tuba ilallah. Mohonlah kalian kepada Allah. Mohonlah keampunan kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ramai tuan-tuan di hadapan saya, ni dia masuk. Dia tengok kita membesar dulu. Bila dia tahu kita jadi ustaz, tuan-tuan, dia pun segan nak sembang dengan kita. Balik ke belah kampung. Ada satu tempat saya pergi, dia kenal kita. Bila kita nampak dia, kita panggil pakcik. Dia pun macam segan-segan. Kita pun tuan-tuan tengok dia pakai kereta baru, masuklah dalam kereta dia, nak sembang. Masuk dalam kereta, tuan-tuan, kasbek duduk di handbrake. Tin kasbek tu duduk di handbrake. Dia pun tunjuk saya, hang tak minum kok air ni. Tuan-tuan, tua dah, umur 62. Tu saya kata, waktu saya membesar dulu, dia tengok saya masa kecil-kecil dulu. Dia kata, ustaz, hang tak minum kok air ni kok lah. Saya tak minum. Saya tak minum, pakcik. Tak apa, baguslah hang tak minum. Air ni air setan, dia kata. Oh, dia pun tahu. Ni orang panggil air setan. Hang tolong doa kat aku, bagi aku boleh masuk syurga dengan hang, dia kata. Saya kata, pakcik, berubahlah pakcik. Pak Lang, saya panggil dia Pak Lang. Pak Lang, berubahlah Pak Lang. Berubah. Tuan-tuan, di saat hari kematian dia cukup susah, tuan-tuan. Di saat hari kematian dia cukup susah. Allah bagi, tuan-tuan, perut ni bengkak, kita tak tahu datang daripada mana. Mulut ni keluar satu benda yang Allahu Akbar, busuk sungguh. Badan ni tinggal lidia, tinggal tulang, kulit dengan tulang lah. Itu dia. Ketika dia hidup sampai 63 tahun, tuan-tuan, waktu tu saya kata apa? Pak Lang, berubah lah. Pak Lang dah tua, Nabi mati umur 63. Waktu saya cakap tu umur dia 60. Dia mati 63, tuan-tuan. Surau depan rumah, nak balik rumah lalu depan surau. Surau sekalipun tak pernah pijak masuk. Sekalipun tak pernah pijak masuk. Di saat hari kematian dia, tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita tahu, tuan-tuan, kita tahu sulitnya seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita tak mau jadi di kalangan satu orang yang disebut mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Satu orang musafir, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dalam kesusahan, ya Allah, tolong bantuku, ya Allah, dengan harapan Allah akan makbulkan doanya.
Kemudian tuan-tuan, Allah tolak doa itu. Kerana apa? Makan benda yang haram, pakai pakaian yang haram, minum daripada minuman yang haram. Apatah lagi arak, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah waktu duduk di universiti dulu, kami nak buat kajian, pengajian sosial, masuk di disko tuan-tuan, masuk disko. Pertama kali masuk disko, tuan-tuan mungkin ada yang tak pernah masuk disko. Saya masuk disko. Bila nak masuk di disko tu tuan-tuan, kita mengaji universiti, umur baru 21 tahun. Nak buat tesis, bawa pen, bawa pensel apa nak tulis apa yang dapat. Masuk kajian yang berkaitan dengan gejala sosial. Nak tengoklah kat situ apa yang berlaku di realiti. Bila kita sampai tuan-tuan, tu yang tunggu depan disko, depan park tu, bukan biasa-biasa. Badan tu macam Alibah tu, nalar ke badan tu. Dia tengok kita, dia tak senyum. Nak buat apa? Nak buat apa? Saya datang cari kawan, tak cerita nak buat research, cari kawan. Dia ambil satu cop tuan-tuan, dia cop di tangan kita. Dia cop. Masuk. Ni di pinggang ni, P99, pistol bang. Pistol. Bukan biasa-biasa, P99. Bila kita masuk dalam tuan-tuan, kita nak cari, bukan nak cari kawan, kita nak tengok, nak buat kajian. Masuk dalam tu tuan-tuan, ni dia tanya kita, nak package mana? Bawa idam kita arak macam tu. Jam kata. Langkah kaki syarat pertama, minum dulu. Dia kata yang ni RM8 satu cawan, yang ni RM12, yang ni paling sikit RM5. Ada sikit ni kot RM5 cawan kecil tu. Kami masuk tak sampai 5 minit tuan-tuan, lari berterabur pula. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak menyanyi tak payah pergi disko lah, menyanyi di rumah dengan bini. Kan? Kalau teringin nak nyanyi, balik saya lagi 4 long sampai di rumah, yang jom kita karaoke. Abang teringin sungguh, duk tengok member-member, tengok TV, duk berkaraoke, disco macam mana. Jom yang tutup lampu tuan-tuan, buka TV, pasang hi-fi tu, negaraku. Bau steady. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila buat benda yang Allah larang, Allah akan bagi bala di atas dunia. Hadis yang kita baca pada hari ini, Allah bagi gempa. Yang kata gempa tuan-tuan, apa sahaja berlaku di Aceh hari itu. Bukan di Aceh, yang gempa bumi di Palu. Ketika mana tuan-tuan, satu konsert yang sedang duk bergencok di atas stage, bom menyanyi, kita tak tahu menyanyi, kepala puncak, main satu obat, tang bagi, habis semua. Lepas tu kita jaga bila Allah bagi ujian. Ni salah satu negara pengeluar arak terbesar, bukan Vietnam. Negara tu lah, dekat Melawati, Shah Alam. Tak pernah sampai lah. Saya duduk balik Kedah, lalu depan MSU University tu, sebelah kiri tu tuan-tuan, tu dia punya besar, Kasper. Bukan Rebina. Kalau Rebina, Milo kita tak bising. Kasber, negara Islam. Weh, lain. Tak apa, cakap benda betul. Takut apa? Negara Islam. Brunei tuan-tuan, pesawat dia haram arak atas pesawat. Haram arak. Brunei negara yang paling kaya, dia haram arak. Jejah kan? Tak jejah. Orang naik juga. Servis di antara penerbangan terbaik dunia, Brunei, Royal Brunei. Kita Malaysia Airlines ada arak.
Sebab tu Allah duk bagi ujian negara kita, ujian hutang bertambah, macam-macam bertambah. Kerana apa? Ni dia. Ni tak termasuk pesta arak di kapal-kapal besar. No. Tak tahu bini orang, bini siapa, anak dara mana, tuan-tuan, atas star Libra, kapal besar, pelayaran mewah. Dalam tu jangan kata judi, bapak, segala bapak semua ada. Pejabat agama mana nak serbu? Tak ada orang serbu pun. Nak minum arak 1 ton dram pun tak ada masalah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz, kami tak minum arak, tapi kami orang beriman. Bagi ada dalam diri kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok benda mungkar, tolong cegah dengan tangan. Kalau kita ada kuasa, tolong batal berkaitan dengan arak ni. Ustaz, kami ni selemah-lemah orang, Ustaz. Kuasa tak ada, pangkat tak ada, duit tak ada, harta tak ada. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Ni paling lemah sekali. Rasa meluat, rasa benci dengan hati dan perasaan yang Allah anugerahkan kepada kita, supaya kelak bila bangun di hari mahsyar, ya Allah, ni dia aku pernah zahirkan perasaan meluat kepada ni al-khamr. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sebab tu kita rasa sedih. Dan banyak tuan-tuan tengok kedai-kedai jual arak yang terbaru. Dulu kita tengok 7-Eleven dan Speedmart, tempat tuan-tuan pun ada. Ni isu sensitif ni. Tapi kalau saya tak cakap, siapa nak cakap? Lalu tuan-tuan, di mana saja tempat yang ada penempatan, dia Speedmart dah mula ambil tackle, peruncitan, runcit dia dah mula masuk. Banyak di Johor. Saya ingat di Kepulauan Indah ada 2 ke 3 di kawasan ni tuan-tuan ni. Dah dalam muada, di luar muada, merata dah. Saya tanya, cashier Melayu ke cashier Cina? Cashier Melayu. Dalam tu ada arak tak? Ada. Habis Ustaz, yang kerja tu siapa? Yang angkat jual beli ni siapa? Arak ni tak terlepas tuan-tuan. Arak ni tak terlepas. Jangan nak sembang temah. Ustaz, kami nak cari duit Ustaz. Banyak lagi duit yang boleh cari. Ustaz, dalam Speedmart tu ada jual benda halal? Ya, ada jual benda halal, tak ada masalah. Tapi bila berlaku jual beli arak di kalangan orang Melayu Islam, haram. Tegak-tegak tuan-tuan. Habis Ustaz, kena ada orang Cina, kena ada orang bukan Islam. Lalu tuan-tuan tengok Aeon, Tesco, dia ada satu tempat alkohol. Ni tempat untuk arak. Dia tak kacau cashier orang Melayu, tak kacau lah. Lu yang kerja 7-Eleven yang ada jual arak, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, anak Melayu yang kerja, Hindu main beli arak. Yang kata Hindu kadang Melayu beli arak, Ustaz terlepas dah. Tuan, batu kita kena tengok semua. Kita nak bagi jadi hasil darah daging yang halal. Duit yang dapat tu halal. Tak guna boleh 2,000, 3,000 ringgit, tapi dalam tu bercampur dengan benda yang haram. Tuan-tuan buat gulai kambing, dalam tu ada sepaha paha babi. Babi juga gulai kambing tu. Kan faham maksud saya? Dia dapat duit daripada Speedmart tu halal, tak ada masalah apa. Tapi tolong jangan ada jual beli. Tuan-tuan yang buat bisnes, tiba-tiba tuan-tuan dapat satu panggilan, tuan-tuan buka kedai tayar. Halo, Assalamualaikum cik, ni ada lori pencik ni dekat stol Sedenak, boleh tak tolong Ustaz? Kita rumpi tuan-tuan, naik dengan lori. Sampai-sampai situ tuan-tuan tengok trailer Kasbek tayar pencik. Nak tukar kan nak patah balik? Ada berapa golongan tuan-tuan? 10 golongan kah yang Nabi sebut dalam hadis berkait dengan arak? Tanam, hak jual, hak layan, yang tolong angkat, yang tolong tukar tayar lori, kenal sekali. Yang tolong tulis, yang ambil order, yang nafas akad jual beli, sangkut semua.
Jadi kalau kita sampai di tol tu tengok, oh lori saya dendam, lori ni kasbut, minta maaf cik, saya tak boleh tukar, panggil tokek dia, tak apa, saya telefon kawan saya kedai Cina, minta dia tolong tukar. Macam tu sekali tuan-tuan, kita nak makan benda yang halal, nak bawa balik kepada anak isteri kita supaya makan makanan yang halal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita harap sungguh tuan-tuan, negara kita dikurniakan keamanan dan kesejahteraan. Kalau Umar Al-Khattab, anak dia Abdul Rahman tuan-tuan, minum arak, berita tu tuan-tuan sampai kepada satu orang, Amr bin As. Amr bin As ni satu orang pemimpin ketika itu, bila dia tahu anak Umar nama Abdul Rahman minum arak, terus dia bagi hukuman. Tak ada diskriminasi. Tak ada kok anak pemimpin okey tak apa, boleh syabu ke ketum ke, tak ada masalah. Negara kita tak tahulah kan. Kalau anak menteri anak apa kita tak tahulah. Tapi berita ni bila sampai kepada Umar, Umar panggil Abdul Rahman, panggil anak dia balik. Bila anak dia sampai, dia buat apa tuan-tuan? Rotan lagi. Ni pemimpin negara kita, wallahu a'lam. Anak-anak menteri ke, anak-anak apa ke, kita boleh tengok dalam YouTube, dalam Facebook, tuan-tuan tekan anak menteri tu, anak menteri ni keluar macam-macam tuan-tuan, peluk perempuan tu, minum tang ni, macam-macam. Bapak jadi menteri, merintah negara, merintah rakyat, merintah anak orang, anak sendiri pun tak boleh merintah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah negara ini dikuasai oleh pemimpin yang adil, tak perlu ada CCTV tuan-tuan, tak perlu ada CCTV. Kalau kesemuanya rakyat akan dikurniakan aminatan mutmainnah. Rakyat ni tuan-tuan, bila Allah kurniakan keamanan kepada negara tu, tak ada lah. Traffic light pun tak ada, CCTV pun tak ada masalah. Kalau dia yang langgar, dia mengaku, aku yang buat salah. Tapi kalau di atas kepala puncak dah mula bermasalah, turun ke ekor, semua masalah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, mohon ampun dan maaf tuan-tuan andai terkasar bahasa. Tajuk pada malam ini yang kita baca berkaitan dengan arak. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah pelihara diri dan anak keluarga kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram, memakan makanan yang haram, minum daripada minuman yang haram. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tidak tertipu, walaupun arak bukan saja nama arak, kasbah lah, tiger lah, macam-macam jenama. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah lindung diri kita, ahli keluarga dan anak isteri kita daripada terlibat dengan benda yang haram. Cukup sekadar itu, kita jumpa lagi tuan-tuan. Sebelum saya akhiri, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa setiap tahun tuan-tuan saya buat infak kasih Ramadan. Infak kasih Ramadan. Konsultan tu kami ada dalam 7 ke 8 orang tim, kami buat infak kasih setiap bulan Ramadan. Masuk saja satu Ramadan, kami akan mula beli barang peralatan dan berikan bantuan kepada orang susah. Kalau tuan-tuan ada duit tapi tuan-tuan tidak ada kekuatan untuk beri bantuan kepada orang susah, tuan-tuan boleh bagi kepada saya. Dan semua itu akan diupdate di media sosial, dan dari sudut posternya kita akan tunjuk yang semua duit tuan-tuan kita belanjakan. Dah 5 tahun tuan-tuan, siri yang kelima yang saya buat pada tahun ni. Alhamdulillah Allah permudahkan, termasuk tahun lepas PKP dulu saya buat di Kedah, tahun ni insya-Allah di Johor. Jadi tuan-tuan yang ada nak bagi, nak sumbang apa sahaja, kutlah tuan-tuan duit banyak ustaz. Saya ada dalam RM200 ustaz, RM200 tuan-tuan. Beras sekampit RM15, 10 beras RM150. Ustaz saya nak bagi 10 beras ustaz dengan nilai RM150. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan bagi kepada saya, tuan-tuan akan dapat ganjaran pahala sedekah pada bulan Ramadan. Kerana bermula 1 Ramadan kami akan mula belanja beli. Kadang orang takut tuan-tuan, dia nak pahala sedekah bulan Ramadan. Ya, saya akan beli barang tuan-tuan pada 1 Ramadan. 3 Ramadan kami akan mula infakkan harta yang tuan-tuan bagi. Antara yang akan dapat termasuk ma'had tahfiz, anak-anak yatim dan miskin, dan juga fakir dan asnaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Kalau tuan-tuan ada nak sumbang lepas sembahyang sekali, tuan-tuan boleh bagi kepada saya. RM10 pun saya ambil, RM20 pun saya ambil, 50 sen pun saya ambil. Yang penting keikhlasan dalam diri kita. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.